Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Julai bersama saya Adi Akmal Shahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Buang bayi dekat kedai ayam. Juga suspek cekik adik mungkin mangsa buli. Seorang bayi perempuan yang cukup sifat ditemui di atas lantai kedai menjual ayam di kawasan Jabur Kubur, Kemaman pagi tadi. Bayi yang masih bertali pusat itu dipercayai dilahirkan dalam tempoh 3 atau 4 hari sebelum ditemui pemilik kedai jam 7.50 pagi. Menurut pembantu kedai menjual ayam Raja Mahidi Raja Ayub, ketika dia sampai ke premis itu untuk memulakan perniagaan, terkejut melihat bayi di sebalik bantal. Katanya bayi berkenaan diletakkan di tepi dinding dalam keadaan menggigil kesejukan beserta najis dan dihurungi semut. Mula siapa tu saya nak ambil kunci nak ambil kunci di pintu tu, tengok ingatkan nak patung. Patah ada batal, saya pun nak kat batal tu. Tengok patung tu, bila tengok batal tu, tengok budak macam gerok. Jadi debo panggil isteri dengan dia balawi tu. Tangan bayi tu mana? Dak bayi tu gerok macam tangan ketul gitu lah. Tali pusat ada lah. Di tali pusat masih ada lagi lah. Lepas tu mata seremuk di kaki. Susulan itu mereka melaporkan penemuan bayi terbabit kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Kemaman Superintendent Hanian Ramlan berkata, bayi yang dianggarkan seberat 3.2 kilogram itu dibawa ke Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut. Kita akan kesan kita telah hubungi semua klinik-klinik berdaftar berswasta di Kemaman. Kita telah pun membuat pemeriksaan. Setakat ini belum ada. Dan kita juga telah memberitahu semua klinik-klinik yang berdekatan dalam daerah untuk memaklumkan kita jika ada rekod ataupun aduan ataupun menerima pesakit-pesakit wanita yang baru saja melahirkan bayi. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran. Di Melaka, remaja lelaki 14 tahun yang dipercayai mencekik adiknya sehingga maut direman 7 hari. Kejadian didakwa berlaku di Kampung Bukit Piatu, Melaka petang semalam. Pelajar sebuah sekolah menengah Arab ini dibawa ke mahkamah pada jam 9 pagi dengan berpakaian reman berwarna ungu. Semalam, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun dilaporkan maut selepas dipercayai dicekik oleh abang sulungnya di rumah mereka di Kampung Bukit Piatu. Insiden malang menimpa kanak-kanak berkenaan disedari oleh ibunya menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV. Ketua Polis Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Petit berkata, mangsa dijumpai dalam keadaan terbaring di ruang tamu dengan kesan kecederaan di bahagian muka, hidung dan leher. Sementara itu, bapa dua beradik itu, Najli Yaakob, 42, mendakwa anaknya yang berada di tingkatan 2 sering menjadi mangsa buli pelajar senior sekolah berasrama sejak tahun lalu. Dia mendakwa anak sulungnya itu kerap mengadu hampir setiap hari dipukul, disepak dan dicekik oleh pelajar senior. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedia menawarkan khidmat kaunseling kepada keluarga yang berdepan dengan musibah anak lelaki sulung mereka mencekik adiknya sehingga maut. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya mempunyai kaunselor yang bertauliah dalam memberikan khidmat kaunseling terhadap apa jua kes berkaitan emosi dan psikologi. Dia macam ni lah, kita memang ada kaunselor yang bertauliah kalau mereka memerlukan. Tapi kalau dalam hal seperti ini, biasanya pihak kita pun menawarkan perkhidmatan kaunseling itu untuk mereka. Jadi terpulang juga kepada mereka sebab kalau mengikut bacaan kita ceritanya mereka menggunakan cara yang lain yang mungkin dalam kepercayaan masing-masing. Inilah kepercayaan manusia. Sebab kita tidak dapat terus pergi ke rumah orang untuk mengatakan saya nak bagi kaunseling. Terpulang kepada dia sendiri kalau dia rasa dia perlukan ya. Jadi banyaklah yang boleh kita lakukan dan kita tawarkan perkhidmatan kita. Telefonlah talian kasih 15999.
Terdahulu Datuk Nancy hadir merasmikan program Jerayawara Kasih KPWKM Advokasi Anti Gangguan Seksual di Kepala Batas Pulau Pinang petang tadi. Di Kelantan, seorang pemuda meninggal dunia dipercayai digilis kereta api dalam kejadian di kampung Tanjung Pasir Mas pagi tadi. Mangsa Muhammad Aqil Irfan Hizwan, 23 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian dan jenazah dibawa ke Hospital Pasir Mas HPM oleh pihak polis untuk dibedah siasat. Bapa mangsa Hizwan Yusof, 52 tahun, berkata dia mengetahui kejadian yang menimpa anaknya sebaik diberitahu adik ipar Aiman Abdul Rashid bahawa Muhammad Aqil ditemui terbaring di landasan kereta api. Adik ipar bagi tahu. Maksudnya hari itu dia tak ada dah. Hari itu dia tak ada dah lah. Berdasarkan saya dia cerita lagu mana kejadian tu. Arwah nak gimana masa tu. Cuma dia berhubung dengan pok saudara dia semalamnya. Dia nak pergi tidur rumah pok saudara dia. Rumah arwah tu lah. Itulah boleh tahu ya. Dia yang bergegas ke tempat kejadian melihat jasad anak ketiga daripada 5 beradik itu yang sudah tidak bernyawa serta mengalami kecederaan parah di kepala. Hizwan kemudian mengangkat arwah bagi mengalihkan kedudukannya dan dapat menjangkakan kejadian berlaku di awal pagi kerana tubuhnya yang sejuk selain baju yang dipenuhi embun. Menurutnya lagi, kali terakhir dia berjumpa dengan arwah adalah pada 2 hari lepas kerana Muhammad Aqil tinggal bersama datuknya sejak berusia 15 tahun di kampung yang juga terletak berdekatan dengan lokasi kejadian. Hizwan berkata dia dimaklumkan bahawa Muhammad Aqil ada menghantar pesanan WhatsApp meminta maaf kepada abangnya Muhammad Zuhairi, 28 tahun, yang bertolak pulang ke Johor malam tadi. Jenazah anak itu akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Cengal, Kampung Jelujok, Pasir Mas. Operasi mencari dan menjejaki 2 lagi mangsa tragedi kepala air di Jeram Air Putih Kemaman telah meliputi keseluruhan kawasan pencarian. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu Azman Alias berkata bagaimanapun sehingga kini tiada petunjuk baru yang ditemui menerusi pencarian yang dipecahkan kepada 3 sektor. Jelasnya, operasi pencarian pada hari ini ditangguhkan pada jam 5 petang dan akan disambung pada esok dalam usaha mengesan 2 lagi mangsa yang masih hilang. Secara keseluruhan kita dah cover dah keseluruhan kawasan operasian. Kita dah cari keseluruhan daripada tempat mula kejadian sehingga ke muara Kuala Kemaman. Secara keseluruhan pasukan SAR operasi air putih telah menjejaki keseluruhan susur sungai dan sehingga kini kita belum menemui apa-apa petunjuk yang menyatakan kedudukan 2 lagi mangsa. Sementara itu, abang kepada Muhammad Fikri Saliman sanggup bersama-sama mengikuti pasukan penyelamat dalam usaha pencarian adiknya yang masih hilang akibat tragedi kepala air itu. Harapan saya kalau boleh dapatlah dipertemukan dengan adik saya. Tak kira lah sama ada dia hidup ataupun sudah tiada. Harapan saya yakin saya pasti dia mesti ada. Dapat dijumpai. Pada pihak berkuasa, segala-gala jabatan yang berkaitan yang turut adil, turut membantu, saya amat bersyukur, berterima kasih. Tak balas jasa saya. Pada Sabtu, 10 individu dengan 9 daripadanya sekeluarga berasal dari Felda Lepar Hilir, Kuantan, Pahang dilaporkan datang berkelah di Jeram Air Putih sebelum dihanyutkan arus deras kepala air. Setakat ini, 2 lagi mangsa iaitu Puteri Nur Fatin Karim, 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun masih belum ditemui. 6 beranak sanggup mengambil inisiatif menghentikan seketika operasi perniagaan mereka demi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa fenomena kepala air di Jeram Air Putih Kemaman. Meskipun tidak mengenali mangsa yang terlibat, namun peniaga makanan dan minuman itu dengan rela hati mengorbankan masa bagi menyalurkan maklumat tanpa mengharapkan balasan. 4 beradik termasuk kedua orang tua mereka mula berkampung di sungai berhampiran seberang Tayor Hilir.
sejak Isnin lalu. Nora Zira Abdul Hadi berkata, inisiatif yang dilakukan mereka itu bagi membantu pihak berkuasa untuk melihat sekiranya ternampak objek yang mencurigai melintasi kawasan sungai berkenaan. Jelas peniaga yang berusia 26 tahun itu, insiden kepala air itu amat mengejutkan mereka kerana melibatkan mangsa yang ramai. Mungkin takut kan sebab dia aliran dari air putih ke sini, aliran sama. Jadi kita memang ambil keputusan memang duduk sini. Duduk sini untuk tengoklah apa-apa yang terapung. Tapi masa hari hari ketiga kita ada nampak satu objek. Bila kita dapat nampak satu objek tu, kita terus lapor ke bomba Kemaman sebab saya ada nombor dia je. Sementara itu, kakaknya Nur Hasimah, 33 tahun berkata mereka akan berkampung di tebing sungai itu pada jam 9 pagi dan akan pulang pada jam 6 petang. Katanya walaupun hanya dapat menyalurkan maklumat, namun ia memberi kepuasan kepada mereka kerana dapat membantu dalam usaha menjejaki mangsa. Sebab saya rasa macam ke walaupun saya tak kenal, dia orang pun duduk jauh. Sebab ni kita maknanya tanggungjawab kita sebagai orang kampung. Lepas tu kita fikir macam ke naluri lah. Macam kalau macam jatuh macam keluarga kita lah. Duduk lama, tak jumpa, duduk dalam air. Maknanya macam ke kita kalau boleh nak tolonglah anggota-anggota ni biar cepat jumpa. Bukan itu sahaja, mereka turut membawa makanan dan minuman kepada pasukan SAR yang sedang menjalankan pencarian di kawasan berkenaan. OPR kekal 3.0. Bertemu kembali. Bank Negara BNM kekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.00%. BNM menjelaskan pada tahap OPR semasa pendirian dasar monetary kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Bank Pusat menambah, MPC terus menilai bahawa risiko ketidakseimbangan kewangan pada masa hadapan adalah terhad. BNM memaklumkan MPC juga kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa dan akan terus memantau data baru bagi memaklumkan penilaian prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negara. Menurut Bank Pusat, ekonomi global terus berkembang didorong oleh keadaan permintaan dalam negara yang berdaya tahan dengan sokongan keadaan pasaran pekerja yang teguh. Walau bagaimanapun, pertumbuhan global terus terjejas disebabkan oleh inflasi teras yang berlarutan dan kadar faedah lebih tinggi. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dalam pertimbangan untuk menjadikan skim pengeluaran bayaran bulanan sebagai mandatori kepada pencarum. Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim menyatakan tidak akan ada halangan daripada kerajaan dalam melaksanakan polisi baharu itu. Itu masih di peringkat akhir. Saya tidak ada tanda. Dia ikut ayat KWSP seperti saya tersebut. Dengar ucapan Datuk Seri Amir Hamzah sebenarnya tadi ada beberapa pegangan, terutama di kalangan yang simpanannya terlalu kecil. Datuk Seri Anwar ditemui di Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa 2023 ISWC 2023 ketika melancarkan aplikasi iAccount KWSP di Ibu Negara hari ini. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengumumkan bahawa pencarum akan diberikan pilihan bagi pengeluaran secara berkala atau bulanan apabila mencecah usia 55 tahun. Usaha ini diibaratkan sebagai pencen bagi pekerja swasta dan ia adalah sebagai salah satu cara membantu ahli KWSP dalam menguruskan wang persaraan dengan lebih baik. Pihak KWSP juga dalam proses penelitian dan perbincangan bersama kerajaan dalam melaksanakan skim baharu ini. Pelan pemformalan usahawan informal adalah satu usaha kerajaan kepada usahawan kecil, mikro dan sederhana untuk dibimbing, dipantau dan melakukan tindakan-tindakan susulan serta menjadikan usahawan itu bukan hanya bekerja sambilan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi melahirkan usahawan bukan sekadar kerjaya informal, malah mendukung kerjaya itu sebagai pekerjaan sepenuh masa. Tentunya usaha ini
bukan satu usaha yang ringan yang harus dipandang enteng oleh para usahawan. Ianya bukan saja usahawan di bawah kementerian ini, termasuk yang berdaftar dengan amanah ikhtiar atau tekun atau dengan SME, tetapi yang lebih penting ialah penyatuan usahawan-usahawan ini bagi pihak kementerian sendiri yang telah disebutkan tadi, bagi memohon peruntukan tambahan untuk membantu penambahan pinjaman dan bimbingan serta tindakan-tindakan susulan untuk mempertingkatkan usahawan-usahawan ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Tambah beliau, ini merupakan langkah proaktif kerajaan dalam membantu usahawan dalam meneroka pasaran luar berbanding pasaran dalam negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pelan performulan usahawan informal di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC siang tadi. Dalam majlis sama, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Iwan Benedict berkata, setakat ini KUSKOP telah mendapat 25,000 usahawan informal yang telah mendaftar untuk memiliki lesen. Kementerian juga katanya akan terus mengambil langkah untuk memberikan kesedaran kepada peniaga-peniaga yang masih belum berdaftar. Kerajaan memerlukan data mereka ini yang lebih bersepadu kerana dengan data inilah yang kita perlukan untuk merumus rancangan pembangunan yang lebih baik, terutama dalam mempersiapkan rancangan Malaysia yang seterusnya 2026 hingga 2030, iaitu rancangan yang akan menentukan sejauh mana kejayaan dasar keusahawanan negara 2030. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menghormati keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding pada pilihan raya 6 negeri bulan depan. Beliau yang juga Presiden UMNO itu berkata keputusan MCA dan MIC itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN pada Isnin depan. Kita sebenarnya telah menetapkan bahawa MC dan MIC ada kursi, ya, telah menetapkan. Tetapi kalau itu yang mereka putuskan, kita akan perbincangkan. Ya. Beliau ditemui selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Putrajaya hari ini. Semalam MCA dan MIC mengumumkan tidak akan bertanding pada pilihan raya negeri PRN Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah dan Terengganu bulan depan bagi menumpukan kepada persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU 16. Ke-16 maut terhidu gas beracun. Bertemu kembali, 16 orang terbunuh termasuk kanak-kanak di kawasan Steengan di Johannesburg, Afrika Selatan selepas dipercayai terhidu gas beracun. Kejadian berlaku di penempatan Camp Angelo di daerah Boksburg. Insiden berlaku sekitar jam 8 malam semalam waktu tempatan. Berdasarkan siasatan awal, berlaku kebocoran silinder yang dilaporkan mengandungi gas beracun nitrat. Insiden itu berlaku di kawasan perlombongan emas haram berhampiran Steengan berkenaan. Gas nitrat selalu digunakan pelombong untuk mengekstrak emas dari tanah. Bagaimanapun, salah satu silinder gas terbabit dilaporkan bocor dan menyebabkan penduduk di kawasan berhampiran terhidu gas beracun itu. Kegiatan melombong emas haram di Afrika Selatan kerap berlaku. Ekoran negara itu berhadapan dengan isu pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan jenayah. Manakala di Mexico, sekurang-kurangnya 29 orang terkorban, manakala 21 lagi tercedera selepas bas yang mereka naiki terjunam ke dalam gaung. Menteri Dalam Negeri Jesus Romero dalam kenyataannya berkata kemalangan berlaku sekitar jam 6 pagi tadi waktu tempatan. Bas itu dilaporkan dalam perjalanan dari Mexico City ke Yoson 2, selatan negeri Oaxaca. Namun, ketika di Bandar Magdalena Panasco, pemandu dipercayai hilang kawalan ekoran jalan yang berliku dan curam sebelum terjunam ke dalam gaung sedalam 25 meter. Bagaimanapun punca sebenar kemalangan masih disiasat.
Mereka yang tercedera dibawa ke hospital terdekat di Bandar Tlaxioko bagi mendapatkan rawatan, manakala yang terkorban telah dibawa keluar dari kawasan kemalangan. Di Ukraine pula, peperangan masih tidak reda. Terbaru 4 rakyatnya terbunuh manakala 9 lagi cedera selepas tentera Rusia melancarkan serangan peluru berpandu di apartmen penduduk di bandar Lviv. Menteri Dalam Negeri Ukraine Lohor Klamenko berkata tingkat 3 dan 4 apartmen itu musnah. Serangan dilancarkan awal pagi tadi waktu tempatan dan ketika ini usaha menyelamatkan mangsa terperangkap masih dilakukan. Selain bangunan, kenderaan yang terletak berhampiran kawasan itu turut musnah. Menurut Datuk Bandar Lviv, Andriy Sadovyi, serangan ini antara yang terbesar di bandar itu yang menyasarkan infrastruktur awam. Dan dilaporkan lebih 50 bangunan kediaman telah musnah dibedil Rusia sejak perang bermula di Lviv. Pesaing Twitter, Threads, dilancarkan Facebook Meta secara rasmi semalam. Hanya dalam 4 jam pertama dilancarkan, lebih 5 juta pendaftaran direkodkan. Bagaimanapun pengeluarannya di Eropah ditangguhkan kerana kebimbangan privasi data. Threads merupakan pencabar terbesar kepada Twitter milik Elon Musk yang telah menyaksikan beberapa siri pesaing berpotensi muncul. Aplikasi Threads boleh dimuat turun menerusi Apple Store dan Google Play Store di 100 buah negara. Dalam pada itu, Ketua Eksekutif Meta dan pengasas Facebook, Mark Zuckerberg, mengucapkan selamat datang ke Threads yang ditulis dalam catatan pertama di platform itu. Beliau turut berkata lebih 10 juta pengguna telah mendaftar untuk aplikasi Threads dalam tempoh 7 jam pelancarannya. Walaupun dilancarkan semalam, namun pengenalan Threads di Malaysia mendapat perhatian hari ini. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Baik, saya Akmal Syahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.